Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan para jamaah yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita telah dipertemukan Allah setelah melalui cuti yang agak panjang di antara pertemuan kita. Namun alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kurnia-Nya memanjangkan jodoh pertemuan kita sekali lagi pada malam ini, dan insya-Allah sudah pasti pertemuan yang tujuannya ialah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu, berpaksikan kepada keikhlasan dan kesungguhan kita untuk menggali ilmu Allah, untuk mencari keridaan Allah, menerusi pengajian-pengajian ilmu ini supaya kita mendapat petunjuk dan juga kebenaran yang pastinya akan memadam kejahilan kita, yang akan mengenyahkan jahiliah yang mungkin pernah kita alami sebelum ini, untuk mengubah kehidupan kita, minda dan fikrah kita daripada dikongkong dengan pemikiran yang tidak berlandaskan kepada Islam, akhirnya berlandaskan kepada Islam, daripada perasaan dan semangat yang tidak mempunyai apa-apa pun kaitan dengan Islam, maka kita akan mempunyai semangat hasil daripada ilmu yang kita pelajari ini, mempunyai semangat dan perasaan yang lebih sensitif kepada Islam. Yang sebelum ini tingkah laku kita sering tersasar daripada hukum hakam syarak, maka kita bila mengetahui tentang ilmu Allah, maka sudah pasti tingkah laku kita akan berada di atas landasan syarak. Maka inilah kepentingan dan kelebihan ilmu yang apabila kita bersungguh-sungguh untuk menggalinya dan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah Taala akan membuka jalan kepada kita supaya kita mendapat kejayaan di dunia ini dan juga kejayaan di hari akhirat kelak. Para jamaah yang dikasihi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebenarnya baru sahaja memasuki maudhu' yang membicarakan tentang mabhasul wilayat,
yang merupakan perbahasan yang membuka minda kita, yang akan menyebabkan orang-orang yang tidak suka kepada Islam apabila didedahkan mabhasul wilayat, perihal kehakiman ini, maka dia menjadi sangat-sangat sensitif hatinya. Muqaddimah perbicaraan ini telah pun kita lalui sebelum ini, sebelum kita bercuti panjang sebelum ini, yang mana muqaddimah dan keterangan berkenaan dengan mabhasul wilayat, perihal kehakiman, dan juga khatrul wilayat, bahayanya, makna kewaspadaan apabila seseorang itu berada di dalam institusi kehakiman. Maknanya perlu berwaspada. Syarat-syarat adalah sangat ketat di dalam Islam, seperti mana syarat-syarat untuk menjadi imam. Perbahasan dalam ilmu fiqh, tuan-tuan, yang mana ramai ulama menyatakan bahawasanya fadilat muazzin itu adalah lebih besar daripada fadilat imam. Namun untuk menjadi muazzin, maka syarat-syaratnya tidaklah terperinci seperti mana syarat-syarat untuk menjadi imam. Siapa-siapa pun boleh menjadi muazzin, menjadi bilal, apabila dia mengetahui sedikit sebanyak tentang cara melongkan azan, kalimah-kalimah azan yang dilaungkan dengan sempurna, menepati ayat-ayat azan tersebut. Adapun imam, maka hadis menegaskan, tuan-tuan, ya ummukum aqra'ukum, kata Nabi. Menjadi imam di kalangan kamu adalah yang paling baik bacaannya di kalangan kamu. Kemudian a'lamukum, yang paling berilmu di kalangan kamu. Wa akbarukum sinnan, dan yang paling tua di kalangan kamu. Dia ikut turutannya. Kalaulah ada yang paling tua pun tetapi dia tidak qari bacaannya, maka dalam keadaan seperti itu yang lebih qari itu didahulukan untuk menjadi imam. Yang lebih ilmunya itu ditolak menjadi imam. Itu turutan dia, tuan-tuan. Kalau kita melihat hadis, maka dia ada syarat-syarat yang terperinci untuk menjadi imam, tidak seperti mana Bilal. Berdasarkan kepada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan fadilat Bilal, fadilat muazzin ini lebih besar daripada fadilat menjadi imam. Tetapi nak menjadi imam bukan dipilih calon-calon orang, kena memilih daripada orang yang memenuhi ciri-ciri yang sesuai untuk menjadi imam. Itu dia, tuan-tuan. Maka demikian juga di dalam perihal kehakiman. Sebab ini adalah bakal menatijahkan sesuatu hukuman yang memberi implikasi kepada orang yang dihukum, juga memberi implikasi kepada masyarakat, kepada orang ramai, kepada perspektif masyarakat. Tidak hanya
berlaku adil tetapi dilihat adil. Dipilih daripada orang yang dipercayai, mempunyai ciri-ciri yang adil. Dan pelaksanaan pula ialah kena adil. Wa qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab ini, tuan-tuan, berpandukan kepada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana kita mungkin mengulangi sedikit beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil imarah, di dalam urusan kehakiman ini, awaluha malamah, kata Nabi. Kehakiman itu mulanya celaan, wa wasatuha nadamah, pertengahannya pula adalah penyesalan, wa akhiruha azabu yaumil qiyamah, dan akhirnya pula itu, pengakhiran itu ialah sesaan di hari kiamat, tuan-tuan. Ini dia yang memberitahu kepada kita, Nabi ni dalam soal kehakiman ini memberitahu kepada kita mana sangat berhati-hati apabila kita dilantik untuk berada dalam institusi kehakiman, tuan-tuan. Sebab itu bukan diambil daripada sebarang orang untuk menjadi hakim, menjadi qadi. Qadi yang dimaksudkan ialah, qadi itu hakim lah. Berbeza sekarang ini yang mana qadi itu dikecilkan, maksudnya hanya yang berkaitan dengan akad nikah, kahwin, cerai, yang tu saja qadi. Tidak gah qadi yang ditarifkan ataupun yang dikecilkan peranannya di tempat kita. Bila sebut kata qadi, sebenarnya adalah hakim. Jadi apakah maksud Nabi ini? Hadis ini rawahu At-Tabrani. Imam At-Tabrani meriwayatkan bi isnadin hasani, dengan sanad yang hasan. Maknanya sanad yang hasan ini adalah sanad yang boleh dijadikan sebagai hujjah, dalil untuk berhujjah dan juga untuk perlaksanaan. Min hadis Abi Hurairah, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun hadis hasan ini adalah hadis yang di bawah martabat hadis yang sahih, tetapi dia adalah bukan hadis yang dhaif. Jadi awaluha malamah, kehakiman itu mulanya dengan celaan. Apabila hakim itu memutuskan hukuman yang berat sebelah, tuan-tuan, maka dia dicela. Siapa-siapa pun mencela. Manusia yang berakal mencela. Kerana apa? Apabila memutuskan hukuman ataupun keputusan yang tidak adil. Dan perkara ini berlaku, tuan-tuan, sebab apa? Bila Nabi mensabdakan hadis seperti ini, maka selepas daripada generasi Rasulullah SAW, selepas sahabat, selepas daripada zaman tabi'in, zaman khilafah Umayyah, maka pada ketika itu kecenderungan qadi-qadi dan kecenderungan hakim-hakim adalah lebih berpihak kepada pemerintah, kepada khalifah, adik-beradik khalifah, kroni-kroni khalifah, pembesar-pembesar yang mendominasi istana khalifah pada ketika itu. Maka hanya beberapa kurun sahaja apa yang Nabi katakan dalam hadis ini berlaku, tuan-tuan. Di zaman para sahabat, Masya Allah,
tidak dapat kita nafikan. Bagaimanakah qadhi yang dilantik daripada kalangan sahabat memutuskan satu keputusan yang tidak berpihak kepada Sayyidina Ali pada ketika itu, yang mana Sayyidina Ali adalah khalifah. Dalam soal apa? Dalam soal baju besi, baju perang, baju besi Sayyidina Ali dicuri oleh seorang Yahudi. Tuan-tuan, nampak tak? Sayyidina Ali dia tahu baju tu baju dia, baju besi tu milik dia. Cumanya tidak ada bukti untuk menyatakan baju besi itu adalah milik dia. Maka mendakwalah. Sekali mendakwa, dia angkat kes ini ke mahkamah pada ketika itu, yang dihakimi oleh salah seorang sahabat. Maka apabila tidak dapat dibuktikan bahawasanya baju besi itu milik Sayyidina Ali, maka diputuskan hukuman yang mana si pencuri itu dibebaskan. Nampak tak? Bila dibebaskan, maka Sayyidina Ali pun tak ada masalah apa. Kokok lah nak sedih ke, nak apa ke, ini keputusan daripada proses kehakiman ketika di zaman Khulafaur Rasyidin, yang mana akhirnya, yang mana si pencuri ini dia berasa takut sangat-sangat dah, tuan-tuan. Dia berasa takut sangat-sangat dah. Sebab apa? Ini khalifah ini bukan calang-calang ni, mesti kes aku ni aku kena potong tangan, kena hudud dah sekejap lagi ni. Nampak tak? Tengok tu bila pemerintah zaman Khulafaur Rasyidin yang diperintah oleh tokoh-tokoh sahabat Khulafaur Rasyidin yang adil, dan dihakimi pula oleh seorang sahabat yang adil, maka keputusan itu adalah keputusan yang adil, menyebabkan si pencuri ini tadi datang meminta maaf kepada Sayyidina Ali dan dia bertaubat daripada perbuatannya. Nampak dah, daripada proses keadilan yang adil menyebabkan orang yang bersalah akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlepas daripada hudud apabila dimaafkan oleh tuan punya ni. Itu dia, tuan-tuan. Dia banyaklah, kalau kita nak bercakap tentang soal hudud ni banyak perbicaraannya. Kitab ni tidak sampai lagi kepada tahap tu. Bagaimanakah seorang itu kadang-kadang boleh diketepikan daripada potong tangan. Memang ada semua tu, tuan-tuan. Bukan mudah saja kita menangkap pencuri lepas tu nak kerat tangan lelah tu juga. Tak. Sebut kata hudud, maka terbayang dalam pemikiran mereka, sama ada yang non-muslim ataupun yang muslim, tetapi tak berapa suka dengan hudud. Bukan tak berapa suka, memang tak suka kepada hudud ni. Dia terjenuh, dia kata sebut kata hudud, maka tak lain tak bukan kerja nak potong tangan orang saja, tuan-tuan. Mampus macam tu. Bukan bila dilaksanakan hudud, maka kita akan tengok penguatkuasa hudud berlegar-legar di tengah-tengah pekan, di tengah-tengah bandar dengan membawa parang, kerja nak kerat tangan orang. Tak, tuan-tuan, kena faham. Untuk melaksanakan potong tangan ini, maka dia kena melalui beberapa proses yang berperingkat. Dan kadang-kadang perbuatan curi itu tidak sampai pun kepada tahap memotong tangan. Dan perlu juga dilihat orang tu mencuri kerana apa. Mencuri kerana lapar, mencuri kerana tak ada duit nak bagi anak makan, minum susu, nak beli susu ni, maka itu sudah pasti dia akan dikecualikan daripada potong tangan. Ini nak mengajar, nak mendidik hak jenis orang yang suka mencuri ni. Tabiat dia, fi'il dia pantang tengok barang orang. Kerja nak mencuri. Hak tu yang sebetulnya setakat kalau keluar daripada masjid, curi selipar,
maka belum lagi boleh dikenakan hudud, sebab dia ada kadar jumlahnya, yang mana apabila dia mencuri maka barulah dikenakan hudud kepadanya. Tapi kalau lah keluar dari masjid curi selipar tak apa lagi. Tapi kalau curi kasut, kasut apa tuan-tuan? Kasut kickers kalau misalnya, ui mahal tu, tu barulah. Wasatuhan nadamah, kata Nabi dalam hadis ini, di tengah-tengah pertengahan dalam soal kehakiman ini adalah penyesalan. Jadi apabila telah memutuskan satu keputusan yang tidak adil, yang berat sebelah, maka sudah pasti akan berlaku penyesalan di dalam diri si hakim, kan? Yang mana akibat daripada keputusannya itu, berapa ramai orang yang dipenjarakan disebabkan kerana kesalahan kehakimannya. Kita kena faham dalam soal perkara seperti ini tuan-tuan, apatah lagi dalam soal hudud, maka seboleh-bolehnya dalam Islam ini mencari jalan keluar agar tidak dikenakan hudud kepada si pesalah. Itu dia. Ini dalam Islam. Hinggalah sampai terbukti dengan bukti yang sangat nyata, yang terang, bahwasanya pesalah ini telah melakukan kesalahan sekian-sekian dan tidak dapat elak lagi dah. Daripada bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Kalau sekadar hanya samar-samar sahaja tuan-tuan, maka hudud dapat diketepikan. Nampak tak? Ini dia cara Islam. Jadi akibat daripada keputusan yang terbit daripada si hakim tersebut, maka seseorang itu disumbat dalam penjara beberapa tahun, kan? Dengan perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Bukan hanya seorang tetapi beberapa orang, ramai lagi tuan-tuan. Maka kena faham penyesalan dalam ketika ini Nabi sebut ni, wasatuhan nadamah, pada pertengahan yang penyesalan tuan-tuan. Maknanya pertengahan itu apabila mungkin dia telah bersara daripada institusi kehakiman. Bukan senang penyesalan, tetapi itulah dia, nak memberitahu, nak declare, isytiharkan penyesalan tersebut, meminta maafkan daripada beberapa orang yang pernah dipenjarakan, dihukum, kan? Kerana apa? Kerana perbuatan salahnya, ketidakadilannya itu tuan-tuan, bukan senang. Silap-silap gaya dia pula yang akan dipertanggungjawabkan dengan perbuatan tersebut dan keputusannya itu, maka barangkali dia juga yang akan dipenjarakan. Mana mau tuan-tuan hakim hanya sekadar menyesal semata-mata. Mana mau kalau disumbatkan balik ke dalam penjara. Dan bila dia bertahan dalam keadaan seperti ini sampailah dia mengembuskan nafas terakhir, wa akhiruha azabu yaumil qiyamah, maka sudah pastilah di hari akhirat kelak merupakan azab yang akan dia kecapi, yang akan dia rasai. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, ma min walin yali asharatan fama fawqa dhalik, setiap pembesar yang mengendalikan urusan 10 orang ke atas. Kenapakah dalam hadis ini menyebut pembesar? Kerana pembesar dan pemerintah, kena faham, apabila dia berkuasa maka dia secara langsungnya terbabit dalam soal kehakiman tuan-tuan. Dia terbabit di dalam melantik hakim-hakim dan juga qadi-qadi dalam menguruskan proses kehakiman. Nampak tak? Dia juga
termasuk daripada kalangan mereka yang menggubal undang-undang. Kalau di Mesir di sana tuan-tuan, dia Mahkamah Agung yang berkuasa, yang mempunyai beberapa hak untuk melantik Perdana Menteri kalau di Mesir, kan. Dan kalau di beberapa negara-negara yang lain, maka dia ada presidennya, dia ada apa lagi, di atas daripada Perdana Menteri dia ada presiden dia, dan setiap negeri itu dia berbeza daripada sudut undang-undang, sudut sistem pemerintahan. Maka demikian juga dalam negara kita pun dia ada sistem yang tersendiri. Maka bila hadis ini menyebut min walin yali asharatan fama fawqa dhalik, setiap pembesar yang mengendalikan urusan 10 orang ke atas, maknanya mengendalikan 10 orang ke atas dalam proses kehakiman inilah tuan-tuan, illa ji'a bi yaumal qiyamah, melainkan dibawa pada hari kiamat, maghlulatan yaduhu ila unuqihi, Masya Allah, sedang kedua belah tangannya terbelenggu ke tengkuk dia. Kedua tangannya itu diikat dan dibelenggu di atas tengkuknya. Fakkahu adluhu au baqahu jawruhu, yang mana akan dibebaskan oleh keadilannya atau dicelakakan oleh kezalimannya. Maknanya pembesar atau pemerintah yang terlibat dalam institusi kehakiman, dan termasuk juga hakim-hakim dan qadi-qadi, di hari akhirat kelak tangan dibelenggu di tengkuk tuan-tuan. Macam mana tu tangan dibelenggu di tengkuk tu? Fahamlah tuan-tuan macam mana tangan kita digaring dan diikat di tengkuk kita, diusung di tengah-tengah, maknanya diheret di tengah-tengah padang mahsyar yang disaksikan oleh orang ramai. Nampak? Ketika di dunia mereka adalah badan yang eksklusif dan juga mempunyai eksekutif power tuan-tuan. Power eksekutif. Orang cukup hormat, betul tak tuan-tuan? Orang hormat, dan dia termasuk di kalangan mereka yang elit. Tetapi di hari akhirat kelak tidak demikian. Dia dibelenggu tangannya di tengkuknya, yang mana disaksikan oleh orang ramai. Ya mungkin orang ramai pada ketika pernah terlibat di dalam pernah juga terlibat di dalam hukuman yang diputuskan oleh mereka yang seperti ini, kemudian dibawa di depan Allah Subhanahu wa taala dan dihakimi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan hakim yang maha adil, yang mana pada ketika itu tidak siapa pun la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Di depan Allah dalam surah Amma Yatasaalun menyebut di dalam ayat yang terakhir, dibangkitkan di hari akhirat kelak, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Siapa-siapa pun tidak berkutik pun lisan-lisan mereka, tak bercakap apa pun pada ketika itu apabila dihadapkan di hadapan Tuhan yang maha adil sebagai hakim daripada mahsyar kelak. Masya Allah. Macam kita di dunia inilah tuan-tuan, ada tak daring tak kita kalau kita nak bercakap di depan siapa-siapa yang berkuasa, kalau kita dihadapkan di depannya, kepala kita tunduk tuan-tuan. Ya, yes bos, ya tuan, segala arahan semuanya kita angguk belaka. Betul tak? Kita tak berani bercakap, tak berani bersuara, melainkan apabila diminta untuk bersuara. Ini apabila kita berhadapan di depan orang-orang yang berkuasa ketika di dunia. Di depan Allah, Masya Allah, mereka yang jabarun ketika di dunia ini, golongan yang berlagak sombong dan kuasa yang dikurnia, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Firaun, Namrud dan contoh yang, dan mereka yang mencontohi mereka ini
di depan Allah Subhanahu wa taala, la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Malaikat-malaikat pun tidak bersuara, tidak berkutik pun lisan-lisan mereka menjadi keluh, melainkan illa man azina rahman, melainkan apabila Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada mereka untuk bercakap. Wa qala sawaba, dan apa saja pun kalam Allah pada ketika itu adalah benar berlaku. Benar berlaku, semuanya akan angguk dengan penuh rasa tazallul, kehinaan, rasa rendah hati sangat, rendah diri. Sebab apa? Sebab waktu itu tak boleh nak lari ke mana-mana dah. Mau ataupun tidak dihimpunkan di padang mahsyar dan diadili dan dihisab. Kemudian dalam hadis ini menyebut fakkahu adluhu, maka belenggu itu tadi ni akan dibuka satu persatunya. Apabila ada kes-kes ketika di dunia yang dihakimi oleh orang-orang seperti ini, pembesar dan hakim, pemerintah seperti ini ni akan dilepaskan apabila ada beberapa kes yang mana kes itu diputuskan dengan secara adil. Itu dia tuan-tuan. Asalnya mereka ini ketika di hari akhirat kelak dibawa dalam keadaan belenggu, belum tahu lagi salah ke tak salah, tetapi awal-awal lagi dah dibawa seperti mana orang yang bersalah ketika di dunia. Ketika di dunia masa ketika mereka menguruskan, mentakbir soal institusi kehakiman, di hari akhirat kelak mereka didatangkan dalam keadaan demikian. Lepas itu pula nak tahu kata mereka ini bersalah ataupun tidak, maka satu persatu belenggu itu dilepaskan apabila terbukti bahwasanya kes yang mereka kendalikan ketika dunia itu dikendalikan dengan secara adil dan saksama. Nampak tak? Ni kes ni macam mana, maka dibukakanlah satu belenggu. Ni kes ni pula bagaimana? Alhamdulillah, maka dia telah berlaku adil, meletakkan satu itu kena pada tempatnya, maka dibukalah sampailah dibebaskan, dan dengan keadilannya itu maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian au baqahu jawruhu, ataupun dicelakakan oleh kezalimannya. Maknanya tiba-tiba rupa-rupanya dia memang berlaku zalim ketika menjatuhkan hukuman ketika di dunia, maka perbuatannya itu mencelakakan dirinya dan dihumban masuk ke dalam neraka. Ini dah hadis Rasulullah SAW yang kita yang dihuraikan, disyarahkan untuk kita memahami bagaimanakah kedudukan seperti ini. Kemudian wawarada, dalam sebuah hadis yang lain, dalam sebuah riwayat yang lain menyebut annal waliya yuqafu ala jisri jahannam, bahwasanya setiap pembesar itu akan diberhentikan di atas jambatan, di atas titi Jahannam, jambatan Jahannam. Fa in kana muhsinan najah, sekiranya dia itu, pembesar itu, orang yang baik, yang adil ketika di dunia. Maknanya di sini dia merangkumi semualah. Hakim yang adil, pemerintah yang adil, pembesar yang adil, siapa saja pun yang dilantik menjadi ketua, maka dia bertindak adil ketika di dunia. Kan? Maka bila dia adil ketika di dunia, fa in kana muhsinan, ketika kalau dah dia adil dan dia berbuat baik,
dengan amanah yang dipertanggungjawabkan ke atasnya, naja, maka dia berjaya di dalam meneruskan perjalanan di atas jambatan yang merentangi neraka jahanam itu, dan sudah pasti dipersilakan, dialu-alukan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana musian in jarafa bil jisru, maka sekiranya ketika di dunia dia menjadi pembesar yang tidak adil, pemerintah yang melakukan kezaliman, hakim yang menjatuhkan hukuman mengikut kesukaan suka hati dia saja ataupun kesukaan orang-orang tertentu, mengikut arahan siapa-siapa, yang mendapat ganjaran dan juga balasan. Kalau kamu memutuskan hukuman ini, maka kami bagi ganjaran kepada kamu. Tak payah cakap banyak, balik lagi tengok akaun bank berapa juta masuk, satu contoh misalnya. Maka dia bertindak zalim kepada orang lain hanya semata-mata untuk mendapat habuan dunia yang dia nikmati tak lama mana pun, terlalu lama mana sangat tuan-tuan. Biasanya hakim di dunia ini dia umur dia pun dah ujung-ujung usia dah. Itu dia. Kita bagi lawan untuk azan dulu insya-Allah.
tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung sedikit lagi untuk kita selesaikan hadis ini. Wa in kana musian in jarafa bil jisru. Dan sekiranya pemerintah itu, khalifah itu adil, hakim itu adil, pembesar itu adil, ketua-ketua yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka untuk memegang amanah kepimpinan adil ketika di dunia, maka mereka akan berjaya di dalam meniti di atas jambatan tersebut. Wa in kana musian, dan sekiranya mereka disebut tadi ni tidak berlaku adil, in jarafa bil jisru, maka dia akan tergelincir di atas jambatan tersebut. Menitilah macam mana pun, duk pedor, duk jaga pedor, tahu tak pedor ni, iaitu berhati-hati kan ketika meniti tu. Walaupun mungkin ketika di dunia ni dia terror lah dalam bab gimnastik atas tali pun dia berjalan, tetapi tidak tuan-tuan kalau atas jabatan api neraka jahanam. Ni berlatih apa ni? Berlatih apa ni, berlatih jalan atas tali kan. Pasal apa ni? Mana tahu dalam di hari akhirat kalau nanti boleh lepas apa melalui titi sirat kan. Tak ada tuan-tuan. Hebat terror macam mana pun ketika di dunia dalam duk buat sirkus berjalan atas tali, tetapi di hari akhirat kelak tidak demikian. Dia tidak lagi terror, bergantung kepada kebaikannya, amalannya ketika di dunia, maka dia akan tergelincir. Fahuwa fi jahannam 70 kharifan, maka lalu dia jatuh ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Kita bunyi 70 tahun macam singkat saja kan. Allah 70 tahun saja. Jangan tuan-tuan, jangan kita menyangka seperti mana orang Yahudi menyangka. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Berkatanya orang Yahudi itu lan tamassana la tamassana an-nar, api neraka tidak akan menyentuh kami ni. Sebab apa? Kami ni adalah kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Kalau pun menyentuh kami api neraka, hanya ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari sahaja. Ini adalah orang kata kepercayaan orang-orang Yahudi. Sebab apa? Kami ni adalah satu kaum, satu bangsa pilihan yang merupakan kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala akan menyeksa anak-anak dia. Kalaupun diseksa, dikenakan dalam api neraka, diazab dalam api neraka, ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari sahaja. Sebab tu puak Yahudi ni dia berani melakukan kerosakan ketika dunia. Dia berpegang kepada kepercayaan ini. Nampak tak? Dan kita kena ingat, dia kata beberapa hari, 70 tahun tuan-tuan. Jangan menyangka satu tempoh yang sedikit. Sekarang ni boleh kita menyangka lah. Sebab apa? Pejam celik besar dah. Pejam celik lepas tu dah kahwin dah aku ni. Pejam celik anak dah besar dah kan. Pejam celik oh dah ada cucu dah, umur pun dah dekat-dekat 70 dah. Rasa sekejapnya. Tak apalah kot sekadar 70 tahun saja dalam neraka. Tak, kita kena faham, satu hari di hari akhirat kelak sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di hari akhirat kelak sama dengan 1000 tahun di dunia. Setahun di hari akhirat kelak, darab tengoklah tuan-tuan, setahun ialah 360 hari.
Tu dia, macam mana kita nak darab tu. Saya tak pandai sangat matematik, tuan-tuan lebih tahu daripada saya lagi. Tapi apa yang saya faham, Masya Allah, tempoh yang sangat lama. Ini baru dosa kerana menzalimi, kerana tidak bertindak adil ketika Allah Ta'ala memberi amanah kepadanya ketika di dunia. Amanah kuasa, amanah kepimpinan, kan? Belum lagi termasuk dengan dosa-dosa yang lain. Ini baru satu kes, tapi kalau beberapa kes yang melibatkan dirinya bertindak zalim, bertindak tidak adil kepada orang, kepada manusia yang lain. Agak-agak, tuan-tuan. Wal'iyadzubillah, kita minta lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukup sekadar ini. Beberapa hadis yang kita baca untuk kita mengetahui baru mukaddimah saja ni, berkenaan apa? Berkenaan dengan soal kehakiman, soal wilayah, kehakiman, soal amanah kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.